Kita masih lagi dalam bab sambungan hak dulu, iaitu bab apa dia ni? Babnya at-ta'min, bab at-ta'min wara al-imam. Situ. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Bilal, beliau berkata, wahai Rasulullah, janganlah engkau mendahuluiku dengan amin. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Musabbih Al-Maqra'i, beliau berkata, kami duduk menghadap Abi Zuhair Al-Numairi. Beliau ialah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ucapan yang terbaik. Apabila seseorang daripada kami berdoa, beliau berkata, tutuplah doa itu dengan amin, kerana amin adalah seperti cop atas lembaran kertas. Qala Abu Zuhair berkata, saya akan ceritakan kepadamu tentang perkara ini. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kami pun sampai kepada ataupun pergi kepada seorang lelaki yang begitu bersungguh-sungguh meminta, yakni berdoalah, meminta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk mendengar doanya itu. Lalu baginda bersabda, aujaba in khatama, pasti yakni akan dimakbulkan doanya jika dia menutupinya. Ada seorang lelaki dari kalangan orang ramai itu berkata, dengan apa dia menutupinya? Dengan apa yakni seharusnya, sepatutnya, seeloknya dia menutupi doanya itu? Maka Nabi SAW bersabda, dengan amin. Kerana sesungguhnya jika dia menutup doanya dengan amin, faqad aujaba, berarti dia telah memastikan yakni doanya dimakbul. Orang yang mendengar Nabi SAW berkata begitu, pergi. Yani orang yang bertanya Nabi SAW tadi pun pergi kepada orang yang berdoa itu, dan dia berkata, tutuplah hai fulan dengan amin dan terimalah berita gembira. Ini adalah lafaz mahmud. Abu Daud berkata Al-Maqra'i nama satu kabilah daripada Himyar. Bab tasfiq fi shalah. Ini bab menepuk tangan pada ketika bersembahyang ataupun dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih untuk lelaki dan tasfiq untuk perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Dan pada ketika itu hampir waktu sembahyang masuk, muadzin pun datang kepada Abu Bakar. Lalu dia berkata, adakah engkau akan menjadi imam kepada orang ramai? Kalau engkau mahu, saya akan iqamatkan. Abu Bakar berkata, bolehlah. Abu Bakar pun bersembahyang, yakni dengan menjadi imam. Kemudian Rasulullah SAW datang ketika orang ramai sedang bersembahyang, sedang dalam sembahyang. Beliau pun menyusup masuk sehingga berdiri dalam saf, yakni saf yang pertama. Ketika itu orang ramai pun menepuk tangan. Kebiasaan Abu Bakar ialah tidak berpaling pada ketika bersembahyang, tetapi oleh kerana orang banyak menepuk tangan, beliau pun berpaling. Dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakangnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya, yakni kepada Abu Bakar,
supaya terus tetap di tempat. Berarti isyarat yang membawa arti bahawa tetaplah engkau di tempatmu. Abu Bakar pun mengangkat kedua tangannya lalu memuji-muji Allah ala ma amarahu bihi Rasulullah, kerana perintah Rasulullah kepadanya itu. Kemudian beliau mundur ke belakang. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang sehingga masuk ke dalam saf, yakni yang pertama. Rasulullah SAW pula tampil ke hadapan, lalu baginda bersembahyang dengan menjadi imam kepada orang ramai. Apabila selesai bersembahyang, Rasulullah SAW pun berkata, wahai Abu Bakar, apakah yang menegahmu daripada tetap berada, yakni di tempatmu, bila aku perintah kamu supaya tetap di tempatmu itu? Abu Bakar berkata, tidaklah layak untuk anak Abi Quhafah bersembahyang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenapa saya lihat kamu banyak menepuk tangan? Kenapa saya lihat kamu kerap kali ataupun banyak kali menepuk tangan? Sesiapa yang berlaku apa-apa kepadanya di dalam sembahyang, maka hendaklah dia bertasbih. Kerana kalau dia bertasbih, imam akan berpaling kepadanya. Innamat tasfih lin nisa, sesungguhnya tasfih itu, menepuk tangan itu ataupun bertepuk tangan itu adalah amalan ataupun perbuatan orang-orang perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, telah berlaku perbalahan di antara Bani Amr bin Auf. Berita tentang perbalahan itu sampai kepada Nabi SAW. Maka baginda pun pergi kepada mereka untuk mendamaikan mereka selepas zuhur, dengan meninggal pesan kepada Abu Bakar, jika masuk waktu sembahyang asar dan aku belum lagi datang, maka engkau suruhlah Abu Bakar supaya menjadi imam kepada orang ramai. Apabila masuk waktu asar, Bilal pun azan, kemudian mengiqamah, yakni untuk sembahyang asar itu. Kemudian dia pun menyuruh Abu Bakar supaya tampil, yakni ke hadapan menjadi imam. Maka tampillah Abu Bakar ke hadapan. Qala fi akhirih, di akhirnya Nabi SAW bersabda, apabila berlaku kepada kamu apa-apa di dalam sembahyang, maka lelaki hendaklah bertasbih dan perempuan hendaklah bertasfih, yakni menepuk tangan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Isa bin Ayyub, beliau berkata, tasfih itu, yakni menepuk tangan itu adalah perbuatan orang-orang perempuan, ataupun tasfih itu untuk orang-orang perempuan. Ia perlu memukul dengan dua jari daripada tangan kanannya di atas belakang tapak tangan kirinya. Begitu, mana? Gini. Begitu. Babul isyarati fi shalah. Ini bab isyarat dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW selalu ataupun banyak kali mengisyaratkan di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasbih untuk lelaki, maksud beliau di dalam sembahyang, dan tasfik untuk perempuan. Sesiapa yang mengisyaratkan di dalam sembahyangnya dengan sesuatu isyarat yang dapat difahami, maka hendaklah dia kembali kepadanya, yakni sembahyang, yakni kembali mengerjakan sembahyang semula. Abu Dawud berkata, hadis ini keliru, hadis ini waham.
Sekat tu dulu. Kita tengok ni. Jadi baru ni sambung kepada bab ta'min wara al-imam, mengucapkan amin di belakang imam. Jadi banyak dah kita bincang sebelum pada ni. Malam ni pergi kepada hadis Bilal pula. Di sini Bilal menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah jangan cepat sangat baca Fatihah tu, sehingga habis dulu dia tak habis lagi, ataupun dia tak dah lagi sampai. Jadi Rasulullah amin dulu. Jadi dia tak dah nak amin sekali. Jadi dia minta dengan Rasulullah, janganlah engkau mendahuluiku dengan ucapan amin, biarlah aku dah dengan kamu. Jadi hadis ini menjadi alasan, menjadi hujah, tidaklah hujah sangat, sokongan kepada orang-orang yang mengatakan makmum ini pun kena baca Fatihah juga di belakang imam. Sebab kalau makmum tak baca Fatihah, kalau dia pergi lewat sikit pun, dia tak ada nak baca apa. Bila tu imam sampai kepada tempat dia tu, habis Fatihah tu, tu imam pun kata amin, dia pun kata amin. Ataupun kalau mengikut pendapat hak mengatakan tu imam tak kata amin, bila sampai situ dia kata amin lah, tepat tu lah, tak ada nak berbuat apa. Ni yang Bilal kata jangan kau mendahuluiku dengan amin ini, menunjukkan kalau dia pergi lewat, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca dah Fatihah, dia baca tu ke dia. Jadi kira-kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan habis dulu. Bila habis dulu dia akan amin dululah. Bilal ni tak boleh nak amin lagi lah, dan muka tak habis lagi Fatihah. Gitu. Sebab apa yang gomo sangat baca Fatihah tu? Inilah kata mereka menunjukkan Fatihah itu wajib kepada makmum pun. Sebab apa? Bila kata jangan mendahului aku dengan amin. Kalaulah baca Fatihah itu tidak wajib, tak akan timbul masalah ni. Kalau dia pergi lewat sikit pun, Nabi sudah baca iyyaka na'budu dah pun, tak jadi masalah, muka tak baca lagi. Tetapi kepada itu satu lagi kepada orang yang mengatakan makmum dibaca Fatihah selepas daripada tu imam habis baca Fatihah pun tak boleh jadi dalil juga ni. Tak boleh jadi dalil. Sebab kalau hak makmum tu baca selepas imam baca Fatihah, bermakna dia duduk senyap lah. Kalau dia pergi lewat sikit pun, bila tu imam kata amin, dia amin lah, lepas tu dia baca Fatihah lah, tak ada jadi masalah. Ini menunjukkan makmum itu dia baca sekali dengan tu imam, ni ada ni, barulah akan timbul masalah ni. Dengan sebab itulah salah satu pendapat Imam Syafi'i, iaitu Fatihah ni yang dibaca oleh makmum ni, dia boleh baca dua cara. Satu, selepas tu imam habis baca Fatihah, barulah makmum baca Fatihah. Hak ni hak kebanyakan diamalkan. Tapi satu lagi juga Imam Syafi'i terima, iaitu baca sekali dengan tu imam. Jadi sekali dengan tu imam tu lagu mana? Tu imam tu baca slow-slow lah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum apa? Bismillahirrahmanirrahim, celah tu Alhamdulillahirabbil alamin, makmum baca celah. Gitulah cara dia. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan baca sekali dengan tu imam. Baca sekali dengan tu imam. Ini cara yang ketiga, tak jadi masalah, tak apa. Sebab dia tidak pakai dah fastami'u lahu wa ansitu, dia tak pakai dah. Bagi mereka ini lebih kuatnya makmum tu baca Fatihah. Hak ni dijadikan asas. Adapun dengar tu imam tu tidak dijadikan asas. Ini yang ketiga. Yang keempat, baca ni ketika mana? Jadi pada ketika tu imam senyap mula-mula. Tu imam senyap mula-mula tu, yang ni pada ketika nak baca, orang panggil sanak tu lah. Orang panggil baca sanak tu. Subhanakallahumma wa bihamdika, setengah-setengah tu. Allahu akbar kabira. Ada yang baca lagu tu. Ketika tu imam baca tu, dia baca Fatihah dulu. Jadi bila tu imam baca Fatihah, dia dengarlah tu imam.
Tapi kalau dia pergi lewat, dia tak bolehlah baca celah tu. Dia terpaksa lah kena baca sekali dengan Tok Imam. Apabila baca sekali dengan Tok Imam, timbullah masalah ni. Dan dia mari lewat, Tok Imam akan habis baca Fatihah dulu. Tapi masalahnya, kalau mengikut pendapat yang keempat ni, ketika Tok Imam tu senyap mula-mula, Tok Imam tu baca sanad, orang panggil, jadi dia seseolahnya tak bacalah sanad. Kalau dia baca juga sanad sekali dengan Tok Imam, tak akan jadi juga. Tak akan jadi juga. Itu masalahnya. Ataupun kita kata kalau dia pergi lewat, Tok Imam sudah baca Fatihah. Jadi kalau kira dia tu pun molek baca sanad juga sebelum pada baca Fatihah, itu pun akan jadi tak ada juga. Nak amin sekali dengan Tok Imam. Jadi bagaimana seharusnya dibuat? Ini ada beberapa bentuk bentuk mungkin kemungkinan itu. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata dok ni maksud bila ni lagu lain. Bilal kata, wahai Rasulullah, jangan engkau mendahuluiku dengan amin ini. Maksudnya bukan Bilal itu pergi lewat nak sembahyang. Lewat apanya? Dia jadi Tok Bilal. Dia Bilal kan? Siapa kita pun nama Tok Bilal belakang. Hak tidak nama Bilal pun Tok Bilal juga dah. Tak apa. Maksud dianya dia jauh, tempat tinggi, naik tempat tinggi, alif belakang. Jadi dia qomat pun gitu juga. Ataupun orang lain qomat. Dalam setengah-setengah riwayat seperti yang kita sudah jumpa dah dulu, lepas tu qomat. Maknanya kalau dia bas sana, dia nak turun mari tu, nak sapa dekat Nabi ni jauh kat lah. Orang lain sudah qomat. Misalnya sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib yang mana mengikut setengah-setengah riwayatnya tidak ada sunat. Tidak ada sunat. Begitulah yang difaham oleh Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Tidak ada sunat maghrib tu. Mana hak qabliyah tu tak ada. Jadi bila tak ada, bila tu turun, hak sini qomat. Bila qomat tu, sebab kita maklum dah lah, kita sudah belajar dah masalah qomat ke apa. Kalau mengikut Hanafi, tak ada molek nak habis qomat lagi. Allahu Akbar tu imam. Kalau lagu tu bila mari tak ada, dia akan lewat juga. Dia tak ada amin dengan tu imam. Boleh jadi tu imam habis baca Fatihah dah, dia baru sapa. Kata dia itu pun boleh jadi juga, mungkin juga. Tapi saat ni andaian itu, yang ni kita melihat kepada lafaz hadis itu. Tapi kalau kita melihat kepada sanad dia, tak boleh pergi. Gagah-gagah ada, payah lebar. Rupanya benda tak ada belah mana. Benar? Saja berlaku. Saja berlaku. Sebab apa sanad hadis ni dhaif? Jadi bila dhaif tak boleh nak buat dalil lah ke mana-mana. Mana-mana pihak pun tak boleh nak buat dalil. Hak ni hadis ni tak boleh buat dalil. Seperti mana orang Syafi'i tak boleh buat dalil bahawa makmum ini wajib baca Fatihah. Sebab kalau dia tak baca Fatihah, apa ya dia kata jangan mendahului aku dengan amin. Kira-kiranya dia pergi lewat lah. Dia kena habis Fatihah dulu. Barulah boleh amin. Sedangkan habis sudah habis dah Fatihah. Dah moga dulu dia mari lewat. Tak timbul, tak boleh nak buat dalil semua. Sebab apa? Hak ni hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh buat dalil. Dan hak saat ni kita nak kata wajib ke apa tu, bab hukum tu. Wajib baca Fatihah. Tak boleh tak baca Fatihah. Rukun. Fatihah ni rukun. Nak menyabitkan rukun ke wajib ke apa ni berkait dengan hukum. Hadis dhaif tak boleh. Tak boleh pakai hadis dhaif. Itu perkara. Yang kedua, dah demo kata bolehkah baca Fatihah ni selepas daripada tu imam baca Fatihah. Hak tu hak moleknya. Apa yang jadi masalah yang jangan mendahului aku dengan amin ni? Mana tak boleh pakai kok. Jadi kalau nak pakai juga. Hak ni tak ada mana ni. Sebab kalau Nabi habis dulu pun makmum pergi pun sudah molek, baru lepas tu imam habis Fatihah dia baca Fatihah. Memang itu pun tempat dia. Kalau itu tempatnya, apa makna dia kata jangan engkau mendahului aku dengan amin? Ni kalau kita ambil kira lafaz dia. Lepas pada tu dia bercanggah dengan hadis lain pula yang mengatakan bila imam baca fa'ansitu, kamu diam. Ni duk padi baca dengan tu imam. Duk padi baca dengan tu imam. Tidak molek. Apalagi hadis ini dhaif. Tak boleh nak buat dalil lah.
Lepas tu orang Hanafi kata, ya Bilal kata gini ni, sebab dia untuk Bilal, lepas tu nak sapa sini lewat. Tak ada makna berlaku. Bila dhaif tak boleh nak buat, tak boleh nak buat hujah berlaku. Tak boleh nak buat hujah berlaku. Tak boleh nak buat hujah berlaku. Sebab apa? Sebabnya Abi Uthman itu dia tak dan dengan Bilal. Tu, situ putus sana. Dia tak dan dengan Bilal. Dia tak dan dengan Bilal. Dia tidak dengar apa-apa daripada Bilal. Tiba-tiba di sini dia kata Abi Uthman an Bilal. Tapi adakah dia berbohong? Tidak. Tidak semesti dia berbohong. Sebab riwayat ni dalam ilmu sanad ni dia panggil, kalau riwayat dengan an begitu tak apa. Sebab apa? Dia mungkin buai seorang tu duduk tengah tu. Buai seorang duduk tengah. Kalau dia riwayat dengan an tak apa. Kecuali kalau dia kata Bilal rayak saya, padahal Bilal tak ajar rayak apa-apa pun dia pun tak ada jumpa dengan Bilal, barulah boleh kita kata pelawak. Ni dak, dia kata an Bilal. Gitu. Sebab kita kata, kalau kita kata dalam bahasa Melayu, Tok Kenali ada kata gini, lepas tu kita tak ada dengan Tok Kenali. Maknanya kita katakan Tok Kenali kata tu, jelas dia tu adalah beberapa orang yang jual rayak tu siapa kita. Tapi kita tak serayak tu nak mereka cerita. Kalau setiap cerita kak nak rayak tengah tu kak panjang benar lah. Apalagi kalau kita zaman kita ni dengan Nabi panjang benar lah. Jadi dengan tujuan mereka, boleh jadi dia ni nak mereka cerita. Jadi dia kata ni cerita ni maksud an itu diambil daripada Bilal. Tidak semesti dia ambil sendiri. Tak apa hak tu. Cuma kita kena tahu, orang yang mengaji hadis dia kena tahu hakikat sebenarnya. Dia dah ke tidak dengan Bilal? Tidak dah. Dah tidak dah. Siapa dia? Hak celah. Tak tahu. Hak tu yang jadi masalahnya. Sebab apa? Hak celah tu boleh jadi orang tidak kuat. Bila tidak kuat jadi dhaif. Kalau kata kuat pun tak pasti. Tak boleh. Dia kena pasti. Boleh royak. Orang hak celah dia buat tu saja dia nak perekah, sebenarnya orang tu orang kemah juga. Tapi saja dia nak perekah dia buat orang tu. Jelas, tentu dah tu. Baru boleh kita kata hadis itu sahih. Walaupun zahirnya nampak putus, tapi kena ada bukti lah. Di tempat lain misalnya, dalam riwayat, dalam kitab lain, di antara Abi Uthman dengan Bilal ni ada orang ni dan orang tu orang molek, orang kemah, tak apa. Tapi kalau selagi tak ada lagu tu tak boleh. Itu kaedahnya. Hadis itu akan tetap dikatakan dhaif. Dan hak ni dhaif. Tapi Hakim dalam Mustadrak dia kata sahih. Dia kata ala syarti syaikhain. Dia kata sahih ala syarti syaikhain. Tapi Bukhari dan Muslim tidak kemukakan hadis ini. Dalam Bukhari, dalam Muslim tak ada. Tapi mengikut syarat Bukhari dan Muslim, Imam Zahabi pun setuju. Dia tak komen apa. Biasanya ulama-ulama kata Imam Zahabi ni, Hakim ni, kalau dalam kitab dia tu dia kata sahih pun kita tak apa nak boleh pegang lagi. Kalau Imam Zahabi pun terima kata sahih, barulah boleh kita kata sahih. Hak ni Imam Zahabi terima dah. Tidak semesti juga. Hak Imam Zahabi terima, hak Hakim kata sahih tu dia terima, maka sahih sungguh. Tak mesti. Misalnya hak ni. Hak ni tidak sahih ke mana-mana. Walaupun Hakim ada kemukakan, walaupun Zahabi dia tak kata apa, menunjukkan ada kalanya dia terlepas. Sebab itulah dalam kitab kita ni dia kata bawah tu, qultu hadis ini mursal. Hakim dalam Ahkam berkata qila inna Aba Uthman lam yudrik Bilal. Abu Hatim Ar-Razi berkata raf'uhu khata', silap memarfu'kan hadis ini, tak kena ni. Perawi-perawi yang thiqat meriwayatkan daripada Asim daripada Abi Uthman mursalan. Gitu. Baihaqi kata, ada orang kata an Abi Uthman an Salman qala Bilal. Maknanya ada Salman celah tu. Ada orang kata begitu. Mana Abi Uthman ambil daripada Salman. Salman kata Bilal kata. Kira-kiranya jelas dah lah tu hak tengah tu, hak celah tu siapa dia.
Tapi Baihaqi kata wa huwa dhaif laisa bi syai'. Tak ada guna, tak pakai. Dhaif, tak boleh. Tak boleh juga. Jadi tak boleh buat dalil belaka. Ni tak boleh buat dalil. Jadi hak nak sini jaga dia. Hak tebal buat mari juga. Dah tak boleh buat dalil, buat mari buat dia. Dia nak ayat hak ni amin ini doa. Sudah terbukti dah dalam riwayat-riwayat lain yang sahih. Nabi SAW kata bila imam sampai situ kamu aminlah. Getek sekali dengan tu imam tu, ataupun kalau tu imam tak kata amin pun kamu amin dah situ. Sebab amin ini dia sesiapa yang betullah amin dia tu dengan amin malaikat, diampunkan dosanya yang lalu. Waktu sah. Yang keduanya dimakbulkan doa. Jadi moleklah. Jadi galakkan supaya kata amin itu. Ini hadis ini menunjukkan galakkan supaya kita dah kata amin. Hak dah kata amin itu macam mana? Sekali dengan tu iman lah. Jadi kalau begitu kita tak boleh lewat lah. Itu maksudnya. Secara tidak langsung hadis ini menggalakkan kita supaya pergi awal. Barulah dah sekali dengan amin tu iman tu. Tetapi ulama-ulama mengatakan tak boleh. Hadis ni kalau dah dhaif tak boleh lah, dia jadi masalah lah kalau kita nak jadikan dia tu sebagai landasan. Hak sebenarnya ulama-ulama kata tak ada masalah kalau pergi lewat pun. Kalau pergi lewat, katakanlah kalau dia baca, kalau dia tak baca Fatihah, baca selepas tu imam habis baca Fatihah, tu memanglah senanglah. Tapi kalau katakanlah dia baca tengah-tengah duk baca tu tak habis lagi Fatihah, tu imam sudah amin kata masa tu sesat masalah. Ni seseolahnya tak boleh nak kata amin kan selagi tak habis. Sedangkan kata amin walaupun tak ada habis pun. Lepas tu amin ni sekali je kau. Tu sekali dengan tu imam. Lepas tu dia tak habis lagi kan dia sambung lah lepas pada tu. Lepas pada sambung habis tu dia nak kata amin pula ke tidak? Kata amin pula. Tak ada jadi masalah waktu tu. Jadi hak ni seolah-olahnya baru boleh kata amin apabila sekali dengan tu imam. Kalau tak sekali dengan tu imam tak boleh kata amin. Jadi hak baca sendiri itu kita tidak sudahi dengan amin lah seolah-olahnya. Tak boleh sudahi dengan amin lah. Sebab tu kata masalah. Kalau dah ada doa itu masalah. Hak senang tu tersudut cara ni. Tersudut cara ni. Cuma sekadar apa? Sekadar hak kita boleh ambilnya amin itu berdasarkan hadis yang dhaif adalah suatu yang digalakkan kita menyebutnya. Kalau kita dapat sekali dengan tu iman, lebih-lebih lagi baiknya. Tu hak kita dapat. Sekadar tu. Seterusnya riwayat daripada Abu Musabbih Al-Maqra'i. Maqra'i itu ada yang kata Muqra'i, Maqra'i, macam-macam. Muqrini, macam-macam ada kata tu. Tapi yang lebih sahihnya iaitu Al-Maqra'i. Dia kata kami duduk mengadap Abu Zuhair An-Numairi gini-gini seperti kita terjemah tadilah. Jadi dia pun kata moleklah. Kalau tutup doa ni dengan amin. Hak ni masalahnya bukan dalam sembahyang dah. Di luar sembahyang. Hak Imam Abu Daud tuju mari hak ni dia nak ayatnya amin ni bukan orang baca dalam sembahyang saja. Hak sekali dengan tu imam tu saja dah. Di luar sembahyang pun ada kelebihan juga amin ini, iaitu dia memakbulkan, menjadikan doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu, diterima oleh Allah Subhanahu taala. Sebab itulah bila dia pergi wayak kepada duduk doa tu, hai fulan kata dia, sudahilah dengan amin wa absyir, kamu terimalah berita gembira. Berita gembira tu maksudnya hak ni hak Nabi wayak ni. Bukan dia wayak apa ni mengikut perasaan dia. Tak. Itu makna terima berita gembira ni, hak saya wayak ni hak daripada Nabi. Bila daripada Nabi, maknanya benda ni benda yang perlu diterima baiklah. Gitu. Jadi hak ni di luar sembahyang. Di luar sembahyang pun molek bila kita berdoa amin. Ataupun kalau ramai doa ramai, hak yang ramai-ramai yang tidak sebut itu dia kata amin, mengaminkan doa mana ketua dia ke ataupun yang berdoa tu. Hak tu molek. Tapi hadis ini juga dhaif. Dhaif juga.
Lepas tu dia dhaif, hok marah ke dia? Ini bab fadail. Ini bab targhib. Dalam bab targhib dan tarhib, hadis dhaif boleh digunakan asalkan tidak dhaif terlajuk. Dekat-dekat dengan maudhu'. Tu. Kalau tidak sampai gitu boleh. Boleh. Jadi hak ni tidaklah maknanya teruk sangat dhaif dia tu. Bahkan setengah ulama seperti Hafiz Ibn Hajar mengatakan maqbul dia ni, perawi ni, iaitu hak ni Subaih bin Muhriz ini mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata maqbul ni boleh lah, terima, tidak kata tinggi benar, dekat dengan hak dhaif dah. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak, dia dhaif. Jadi kalau dhaif pun ada yang mengatakan dia ni maqbul, maknanya tidaklah dhaif benar. Hadis ini hanya dikemukakan oleh Abu Dawud, dan Munziri mengemukakan hadis ini dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Kitab tu sesuai lah, At-Targhib wa Tarhib, yakni untuk menggalakkan orang buat sesuatu perkara yang molek. Jadi hadis dhaif pun tak apa, boleh pakai. Itulah maksudnya Imam Abu Dawud mari sini. Dalam bab fadail, dalam bab targhib, ni nak menggalakkan orang lah, nak mengajar adab ni, boleh. Bab tarhib, nak menakutkan orang, nampak manggak sangat ni, tak khabar ke diri sangat, kita pun rayak ke dia, menakutkan dia dengan hadis dhaif, gini. Tak apa kalau hadis dhaif. Jangan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tak boleh nak menakut-nakutkan orang pun, nak suruh orang ni jadi ikut agama, taat patuh pada agama, tak boleh hadis dhaif. Misalnya hadis dulu banyak disebarkan, sekarang ni pun mungkin ada lagi sikit sebanyak. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang ni, sembahyang 5 waktu ni lah, dosanya seperti gini-gini. Kalau orang meninggalkan sembahyang ni, dosanya seperti gini-gini. Ada di antaranya disebutkan, tak apa ingat anak tu pun apa dia isi dia tu, tapi salah satunya ingat, iaitu seperti dia berzina dengan ibu dia, salah satu dosa dia. Hak ni tinggal sembahyang asar ke tinggal sembahyang apa tak adalah. Hak ni tak boleh. Kita tak nak suruh orang tak tinggal sembahyang, anak kita ke tak tinggal sembahyang, siapa-siapa ke tak tinggal sembahyang, takut kita pun ayat hak ni. Sebenarnya tidak hadis, tapi dalam istilah dia panggil hadis lah, hadis maudhu', hadis palsu, tak halal, tak harus, tak boleh, dosa. Kita je ayat nak menakut-nakutkan orang tu dosa kita. Bahkan mengikut Imamul Haramain, kalau dia tahu ini hadis maudhu', dia rayak juga, jadi kafir dia, kena ngucap semula kalau dengar sedar. Tu sampai gitu sekali. Orang yang tidak kata jadi kafir pun tetap dia mengatakan dosa besar, tak boleh. Cukup dah dalam Quran sebut dah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Berapa dia mau masuk dalam neraka saqar ni? Dulu kami tak semayang, dia raya. Tak semayang ni menyebabkan masuk neraka pada hak tu. Nak menakutkan orang pada hak tu. Tak payah dengan mengemukakan hadis-hadis yang maudhu', hadis palsu itu kepada orang yang tak semayang. Wak mari lebih lagi pada tu, dia tak akan semayang. Gitu. Hadis maudhu' tak boleh. Hadis dhaif tak apa, untuk targhib dan tarhib. Tapi dalam bab hukum tak boleh. Tengok dalam bab hukum tak boleh. Nak kata ini menunjukkan bahawa wajib Fatihah, rukun Fatihah berdasarkan hadis tadi, tak boleh. Tak boleh kata lagu tu. Kalau kata juga tak erti, tak ngaji, begitu. Bab tasfiq fi shalah. Ini bab menepuk tangan dalam sembahyang. Tepuk tangan ni, maksud tepuk tangan ni bukan maksud tepuk tangan supaya orang main, tengok orang main bola tu. Hak tu tak boleh lagu tu. Tak ada siapa pun dalam dunia ni kata boleh lagu tu dalam sembahyang. Maksud tepuk tangan ni iaitu untuk memberi peringatan, menegur tu imam atas apa-apa kesalahan yang dilakukannya. Hak tu tepuk tangan sini.
tepuk tangan ni bukan lagu ni. Bukan lagu ni. Ada yang mengatakan gini. Tepuk tangan gitu. Ada yang mengatakan gini. Banyak pun tak apa, tapi jangan banyak kali. Hak moleknya dua. Ada yang mengatakan kok ni. Gitu supaya kalau kok ni jadi galak. Suka ketika suka tu mai tu. Kok ni baru tidak macam mai. Dia kok ni atas ni. Ada yang mengatakan kok ni. Jadi nak bunyi setara mana tu? Kita kata. Jadi hak moleknya kok ni sekurang-kurangnya. Ataupun gini. Hak tu lebih dah bunyi. Kalau dengar maksud nak wayak tu. Kalau hak tulis sikit lah. Kalau kok ni nak dengar ke dia? Kita kata. Tapi maksudnya tepuk tangan lah. Tasfik dalam sembahyang. Bapa Imam Abu Dawud mari hak ni, dia nak ayat ada khilaf. Tu ya. Imam Abu Dawud dia nak ayat ada khilaf. Dan khilaf ni mana dalil bagi masing-masing ulama? Khilaf. Orang ni kata gini, orang ni kata gini ni ada dalil ke masing-masing? Ada. Dia nak ayat. Jadi tasfik ni masalah tasfik dalam sembahyang untuk menegur tok imam ni dia ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan orang lelaki kalau tok imam tu salah lah. Salah apa-apalah, salah. Salah Jangan kalau kita pergi Mekah, kalau kita pergi mana-mana yang memang dia tidak salah, tak baca kunut ke apa tu, kita duduk subhanallah, subhanallah. Tak. Memang dia tak baca duduk subhanallah apanya. Hak nak sebut saat ni kalau bagi dia tu tersalah, bagi dia tu hak ni sebagai sunat yang penting. Barulah kita kata gitu. Kalau tidak, tak payah kata. Tak payah kata. Memang bagi dia tidak nak baca kunut pun. Jadi kena tengok keadaan lah, keadaan tu pula. Misalnya tu imam tu kita kata pada tahiyat akhir punya duduk seperti tahiyat awal juga. Kita takutnya bangun pula. Nah. Kita pergi sembahyang di mana ni? Pakistan, nah. Ataupun di Turki tu, tempat orang Hanafi. Kita pun subhanallah dia duduk. Tak perlu tu. Memang mazhab dia lah gitu. Apa ni pada tahiyat awal, tahiyat akhir tu duduk seperti tahiyat awal berlaku. Jadi kita tak payahlah subhanallah. Dan hak tu tak tegur pun kalau mazhab mana pun tak payah tegur hak tu bukannya benda besar. Bukannya benda besar. Hak ni maksudnya benda-benda besar, benda-benda besar. Yang ditinggalkan itu misalnya sujud sekali ke, sujud sekali ke, nak sujud 3 kali ke misalnya, gitu. Ataupun tahiyat awal tu nak bangun selalu ketika tu barulah subhanallah orang lelaki. Perempuan tasfik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Maknanya tepuk tangan ni sekali ke? Kalau orang lelaki sudah subhanallah, orang perempuan subhanallah, apa ni orang perempuan tasbih lagi ke? Ada ulama yang mengatakan tak payahlah. Dah kalau ada lelaki dia subhanallah dengar ada. Ada ulama mengatakan dah. Hak lelaki subhanallah, hak perempuan kalau dia nak tepuk boleh. Kalau dia tak siap pun tak apa. Tapi kalau hak belakang tu makmum tu perempuan belakang, tu imam salah. Mereka ni kata hak kebanyakan ulama kena tepuk tangan. Dia tak boleh kata subhanallah. Tetapi Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan lelaki dengan perempuan kedua-duanya kata subhanallah kalau tu imam salah. Perempuan pun kata subhanallah juga. Tidak tepuk tangan. Tepuk tangan ni tak ada bagi Imam Malik. Ni dalam hadis. Hadis ni maksud lagu lain kata dia. Ni hak kata at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq lin-nisa ni lagu mana? Dia kata hak ni cerita ada latar belakang dia. Sebab tu kita kena tahu asbabul wuru hadis itu. Ni sahabat-sahabat ni pada ketika tu bila
Hak sanilah cerita dalam hadis ni, hak kita baca tadi. Bila Nabi SAW pergi, saya nak pakai jadi tu imam. Bila Nabi mari, sahabat-sahabat ni tepuk tangan. Tu. Hak tu yang Nabi tegur ni, at-tasbih lirrijal. Orang lelaki tasbih. At-tasfiq lin nisa ni, tepuk tangan ni, ini amalan ataupun perbuatan orang perempuan di luar sembahyang. Orang perempuan kalau dia nak menarik perhatian siapa-siapa ataupun dia nak panggil siapa-siapa di luar sembahyang, memang tepuk tangan lagu tu lah. Tepuk tangan lagu ni kau, tepuk tangan. Jadi kamu tu tepuk tangan buat apa? Tepuk tangan ni perbuatan orang perempuan di luar sembahyang. Tak molek lah duk tepuk tangan nak tegur tu imam ni. Dalam peristiwa tu berlaku gitu. Ada sahabat tepuk tangan. Jadi Nabi ajak, subhanallah lah. Subhanallah. Sebab hak sembahyang situ ni tak ada jelas ada perempuan, lelaki belaka. Bukan dia nak ayat nak bagi hak ni untuk lelaki, hak ni perempuan. Dia nak ayatnya tepuk tangan tu tak sesuai. Hak ni perbuatan orang perempuan di luar sembahyang. Orang lelaki pun tak tepuk tangan kalau luar. Dia panggil lah siapa-siapa. Ni kamu nak bawa dalam sembahyang ni hak perbuatan orang perempuan di luar. Tak sesuai. Hak sesuainya kalau nak tegur tu imam tasbih. Dia panggil. Imam Malik dia panggil. Jadi perempuan, hak jumhur ulama ni kata perempuan mana boleh nak tasbih jadi bunyi suara dia tu pula. Sedangkan dia tak boleh bunyi suara tu. Nak bel tak boleh, nak qamat tak boleh. Banyak perkara lagi hak dalam sembahyang dia tak boleh derah. Jadi suruh kau. Hak ni pun kalau kata tasbih ni perempuan sebut jadi derah. Dah Imam Malik kata tak apa hak ni derah. Namun Nabi kata boleh. Gitu. Hak ni hak bel tu memang kita tahu dah tu. Kita pun tak terima orang perempuan nak bel tu. Tapi hak ni orang perempuan pun kata gitu juga. Sebab tak sesuai nak tepuk tangan sekolah luar dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni tidak boleh bawa perkara hak luar daripada sembahyang. Tak sesuai. Dia kata hak sesuainya zikir, tasbih, hak tu. Tak kira lelaki perempuan. Hak sesuai dalam sembahyang hak Nabi sebut tu. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraah. Dan lain-lain. Hak tu dia disebut. Hak dibuat di luar sembahyang tu tidak sesuai. Jadi orang perempuan memang buat di luar sembahyang, tepuk tangan lagu tu dalam sembahyang tak sesuai, kata dia. Tu pendapat Imam Malik. Walau bagaimanapun zahir hadis ini nampak macam bagi gitu. Tasbih untuk lelaki, lam itu kalau kita pakai untuk hak lelaki, untuk lelaki. Dan tasbih tepuk tangan ni untuk perempuan. Maksudnya bagi. Hak ni muka duduk cerita dalam sembahyang kan ni. Maka dalam sembahyang lah maksud tepuk tangan tu. Bagi lelaki gini, perempuan gini dalam sembahyang. Imam Malik kata dah. Dia memang tak kena tu kata dia. Dalam sembahyang ni masuk benda luar. Tak sesuai orang perempuan. Jadi orang sesuai, orang perempuan dan lelaki hak sesuai dengan sembahyang. Hak sesuai dengan sembahyang tak ada, iaitu subhanallah. Hak tu. Ni kalau kita tengok sini. Tapi kita tengok hak Imam Malik sendiri riwayat. Hak Imam Malik sendiri riwayat. Hak saat ni riwayat orang lain. Hak dia sendiri, hak ni pegangan dia. Iaitu riwayat yang kedua dalam bab ni. Maka kita tengok haddatsana Al-Qa'nabi an Malik an Abi Hazim. Hak tu. Cuba perhati. Jadi hak naknya hak ni hak awal-awal ni kita tidak nak akhir ni hak bab berkenaan dengan bab. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Bapa, aku tengok kamu ni duduk tepuk tangan belaka ni, banyak tepuk tangan ni." Ni cerita ni. Dalam sembahyang ni, kamu lelaki duduk tepuk tangan. Tu Imam Malik kata ni Nabi nak tegur hak lelaki duduk tepuk tangan dalam sembahyang tu. Nak tegur Abu Bakar, nak bagi peringatan kepada Abu Bakar, biar paling tengok Nabi duduk di belakang ni. Dia kata cerita ni sahabat-sahabat hak lelaki tu tepuk tangan. Jadi Nabi SAW kata, apa? Aku tengok kamu nak tepuk tangan tu. Dia apa kata? Sesiapa yang berlaku kepadanya sesuatu dalam sembahyang, hendaklah dia bertasbih. Sebab kalau dia tasbih, imam itu akan paling kepada dia. Sesungguhnya tasbih ni untuk orang perempuan. Di luar sembahyang, tidak sesuai dalam sembahyang ni. Dia kata, sesiapa. Man itu kalau dalam bahasa Arab orang panggil isim mausul mushtarak.
Isim mausul mustarak ni seperti kita bahasa Melayu, sesiapa yang mari dulu saya bui benda ni. Sesiapa tu catat saja kok. Catat saja. Orang Tina tak boleh masuk dalam sesiapa. Sekarang ni Nabi SAW kata man nabahu, sesiapa. Lepas tu kita kata tuhu tu dhamir tu, tu tak kira, tu iktibar lafaz dia tu, lafaz man itu nak kira dari segi makna dia. Makna dia sesiapa ni lelaki saja kau orang panggil sesiapa. Dah Imam Malik kata orang perempuan pun sesiapa juga. Lepas tu kalau dia orang kata fal yusabbih, maka hendaklah dia bertasbih. Ya tu menunjukkan muzakkar. Jadi man yang dimaksudkan itu muzakkar. Dah Imam Malik kata dah. Hak ni dia kembali kepada zahir dia, lafaz dia. Lafaz dia. Kita kena tengok makna dia. Hak ni kepada orang yang ngaji bahasa Arab dia faham. Kadang-kadang maksud untuk orang perempuan, tetapi kerana nak melera lafaz, perkataan lafaz yang digunakan tu dalam bentuk muzakkar macam sini. Man itu dari segi lafaznya muzakkar, tapi dari segi maknanya boleh muzakkar, boleh muannas. Gitu. Jadi Imam Malik kata sini dia balik kepada man, oleh kerana man tu mustarak, boleh lelaki perempuan. Jadi yusabbih tu lelaki dan perempuan lah kena tasbih. Lepas tu dia kata innamat tasbih lin nisa ni, dia nak tegur, tak molek kamu buat dalam sembahyang nak tepuk-tepuk tangan. Hak tu kerja orang Tino di luar sembahyang lagu tu. Apa duk eret pakai dalam sembahyang? Jadi hak nak sebenarnya lelaki dan perempuan tasbih. Imam Malik kata dia pegang hak ni. Ni dalil dia. Sebab tu dia tak bakar. Hak lain. Dia mujtahid. Dia boleh faham, tengok. Dia perhati. Man gapo dia tahu. Fal yusabbih, dia tidak keliru kerana benda-benda lagu tu. Sebab dia kira makna dia man itu siapa. Lepas tu sebutkan mufrad muzakkar ini mengambil kira man itu lafaz dia tu. Mufrad muzakkar ambil kira lafaz dia, tapi dari segi makna tidak. Dia faham. Dia faham, tak jadi masalah. Pada anda hak ni molek Imam Malik. Molek. Banyak perkara Imam Malik kadang-kadang haluh kalau dia perhati. Jangan kita main-main, dia orang besar, tok guru kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak, tok guru pun dia tak terima pendapat tok guru dia. Masing-masing lah. Masing-masing. Itu menunjukkan ulama-ulama Islam dia bebas, terbuka. Tidak kata kalau tok guru mesti ikut tok guru. Tak. Moga ada ilmu masing-masing. Tapi Imam Malik lagu tu lah. Molek dia kata. Molek. Lepas pada tu kita tengok banyak lagi pendapat hak Imam Malik, hak lain kan. Misalnya dia kata sekali kita tengok apa Imam Malik imam besar ni kecek benda lagu ni. Kadang-kadang sebab tu kita kena faham molek. Macam dia kata puasa-ne tu bid'ah kata dia. Imam Malik kata bid'ah puasa-ne. Puasa-ne tu lah lepas raya tu. Bid'ah. Jadi ulama kata tak, Imam Malik tak tahu. Dia pun tahu. Dia tahu. Tapi apa dia kata bid'ah? Ada lah tu benda tu. Sebab tu apabila orang besar kecek, mana kita kena perhati molek. Jadi maksud dia hak kata puasa ne tu bid'ah tu, kalau dengan anggapan macam wajib, macam mesti, macam orang setengah-setengah orang kita tempat kita ni, dia nak ayak lah tu. Setengah-setengah orang tempat kita kan, kalau raya kan, dia mau raya, kita tak raya lagi kata dia. Maknanya bagi dia bukan dah puasa tu, tidak puasa hari raya tu dia pun, tapi maknanya tidak sepenuhnya lagi raya dia. Raya dia apabila esok kan, hari raya kedua tu dia start puasa dah lah. Lepas habis puasa ni tu baru raya semati bagi dia. Hak lagu ni Imam Malik kata bid'ah. Anggap apa lagu ni tak boleh. Apa tak raya lagi, raya dah lah tu. Hak tu lah hak raya sebenarnya. Hak raya puasa ni ada raya puasa ni. Bila Nabi kata lepas puasa ni maka dia raya. Hak sebelum pada tu raya sebenar tu tidak raya lagi bagi dia, ataupun raya kecil. Hak raya besarnya hak nu lepas puasa ni bila ada lagu tu. Lama kan orang anggap hak tu sebagai wajib pula, ataupun tidak raya sebenar. Hak tu yang dia kata bid'ah. Bukan nak puasa ni tu tak boleh. Puasa ni tu boleh, tapi beringat sikit, takut-takut jadi puasa ni. Sebab tu
Sebab tu juga Imam Ibn Taymiyah dan ramai lagi yang lain mengatakan pada pagi-pagi Jumaat tu, sembahyang subuh tu, baca sajdah tu semacam Alif Lam Mim tu. Dia kata bid'ah. Dia kata orang-orang yang tak faham, dia kata apa kata bid'ah. Benar ada dalam sunnah, dalam hadis. Memanglah ada dalam hadis. Tapi buat tu kalau siapa jadi keliru sehingga setengah-setengah orang yang tak ngaji ni anggap sembahyang subuh kalau malam pagi Jumaat tu lagu lain. Lagu tu bentuknya sembahyang subuh macam 3 rakaat. Kalau orang hak jahil tu siapa keliru lagu tu, kita duk buat macam hak tu tak boleh. Tapi kalau buat dengan sedar, royak molek kat orang, buat sama tak apa. Memang ada sunnah, memang ada hadis, tak apa. Tapi kalau buat tak tahu buat, sehingga menimbulkan keraguan dan salah faham terhadap orang ni, sehingga dia kata sembahyang subuh pada pagi Jumaat ni lagu lain. Kalau lagu tu tak boleh, memang jadi bid'ah sungguh kalau lagu tu. Lagu tu sebab tu kita kena perhati molek hak dia kata tu maksudnya lagu mana. Jangan kita gaduh kata ke dia, jangan kita gaduh nak apa ni, kita kata tuduh macam-macam kepada dia, tak boleh. Banyaklah pendapat Imam Malik, dia ada cara dia sendiri, dia ada cara dia sendiri. Lepas tu Imam Abu Dawud mari pula riwayat Hammad bin Zaid. Tadi kan riwayat Imam Malik ambil daripada Abi Hazim juga. Hadis nombor 2 sini kita baca tu. Hadis yang ketiga yang ambil daripada Abi Hazim bukan Imam Malik tapi Hammad bin Zaid. Di sini cerita tu juga, cumanya dia kata di akhirnya Nabi SAW kata dalam riwayat Hammad ini, apabila berlaku kepada kamu sesuatu di dalam sembahyang, maka orang lelaki hendaklah bertasbih, orang perempuan hendaklah menepuk tangan. Jadi ini macam bagi ni sesuai dengan hak jumhur ulama, kebanyakan ulama pegang. Orang lelaki hendaklah, ini macam perintah Nabi bertasbih. Orang perempuan hendaklah. Bukan nak cerita orang perempuan duduk tepuk tangan di luar sembahyang, bukan. Ini cerita dalam sembahyang ni. Nabi suruh tepuk tangan, hendaklah. Jadi Imam Abu Daud tujuan dia buat mari sini, dia nak ayatnya riwayat Malik daripada Abi Hazim tidak lagu ni lafaz dia. Menunjukkan sesiapa yang berlaku sesuatu dalam sembahyang dia, hendaklah dia bertasbih. Dia bertasbih tu sesiapa lah, lelaki ke atau perempuan gitu, tak ada bagi. Lepas tu dia kata tasbih, apa ni tasbih ni, tepuk tangan ni, ini perbuatan orang perempuan, yakni di luar sembahyang. Nak bawa dalam sembahyang tak sesuai, sama ada lelaki ke perempuan tak sesuai nak bawa dalam sembahyang. Ni benda hak luar sembahyang. Tapi riwayat ni macam bagi, seolah-olahnya riwayat ini menyokong hak jumhur ulama. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, memanglah kata orang perempuan tepuk tangan. Kalau nak menegur tu imam, dia pegang dengan hadis Hammad bin Zaid. Tapi bagi orang yang sokong Imam Malik, dia kata mana tinggi Imam Malik dengan Hammad bin Zaid, mana besar. Betul Hammad tu orang hebat, Hammad bin Zaid ni, tapi Imam Malik mana besar. Hammad bin Zaid dia dikenali sebagai seorang ulama hadis saja. Imam Malik ni bukan ulama hadis saja, dia ulama fiqh juga, mujtahid. Dalam seramai-ramai anak murid dia tu, orang akui belaka Imam Malik. Hak dia sebut tu dengan lafaz dia tu kira-kira lebih dipercayai, lebih kemah daripada hak Hammad ni. Daripada hak Hammad. Bagi orang yang nak terima hak Imam Malik tu lah. Bagi orang yang tak terima hak Imam Malik juga, dia kata hak banyaknya riwayat macam bagi gitu. Kalau lelaki tasbih, perempuan tepuk tangan. Gitu. Dalam sembahyang, cerita dalam sembahyang lah ni. Bukan di luar sembahyang. Dia kata. Lepas tu kita kata hak perbuatan di luar sembahyang boleh juga dalam sembahyang. Dan Nabi kata boleh lah. Dia kira gitu. Ini masalah ijtihad lah, masalah ijtihad masing-masing. Jadi kita tengok hadis yang kedua tadi, balik semula. Jadi di sini nampak kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi SAW nak pergi, dia pesan
kalau aku lambat mari, suruhlah Abu Bakar jadi tu imam. Semua Nabi ni kalau dia di mana-mana dia tak ada, dia pesan biar Abu Bakar jadi tu imam. Sebab itulah sahabat-sahabat buat kesimpulan, orang yang paling layak selepas daripada Nabi SAW ialah Abu Bakar. Sebab semua, sebab imam-imam ini lambang ataupun contoh kepada imamah kubra. Hak ni jadi tu imam dalam masjid ni imamah sughra orang panggil. Hak ni kalau zaman dulu, zaman Nabi, zaman awal dulu, hak jadi tu imamnya siapa dia? Pemimpin negara. Hak zaman kemudian ni baru jadi sukunya. Tu imam ni tak tahu ke satu pasal mereka. Hak mereka ni tak tahu satu baca Fatihah, tak apa betul. Hak ni hak kemudian. Hak zaman dulu dah, zaman pemerintahan Islam dulu. Hak tu hak pemerintah, hak tu lah hak jadi tu imamnya. Semaya jenazah pun orang tunggu dia. Itu hak yang diamal di zaman dulu. Gitu ceritanya. Jadi dia faham kalau Nabi SAW suruh sangat dia jadi tu imam untuk sembahyang, bermakna Nabi SAW yakin, tahu bahawa dia layak untuk memerintah. Sebab tu Sayyidina Ali pun faham gitu. Takkanlah kita nak utamakan orang lain daripada orang yang Nabi utamakan dia tu untuk jadi tu imam kepada orang ramai, kata Sayyidina Ali. Makna orang itulah yang paling layak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok sahabat-sahabat dia pergi Nabi SAW pergi ni lepas sembahyang zuhur, dia pergi kepada Bani Amr bin Auf, nama satu kawasan lah, kabilah, nama kabilah. Dia pergi ni untuk apa? Untuk mendamaikan mereka. Artinya ada berlaku krisis lah di antara sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kita tahu sahabat orang lebih, orang gitu gini ni kan, bukan bermakna dia ni orang yang tak ada salah, tak ada gitu gini, tak ada krisis, tak ada bala. Ada. Ni bala. Nak gocoh lah kita kata. Jadi Nabi SAW nak pergi mendamaikan mereka. Tetapi dia bala-bala pun apabila dia mendengar hak Nabi SAW royak, setiap kali baca Quran berubah tu bukan sikit, banyak berubah. Tu sahabat ni beza dia dengan orang lain, banyak berubah. Kalau dia tu sekali dengar, boleh jadi sama dengan kita, boleh jadi itu pun sama dengan kita 5 tahun baca Quran, tak boleh lagi, tak faham lagi setara tu. Hak dia faham, jelira sekali dengar. Ataupun hak Nabi kata, dengar hadis sekali tu, jelira masuk ke dalam hati dia tu, lebih daripada hak orang lain 5 tahun duk dengar. Tu kesan dia. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat ni tadi bala orang tu lah. Dalam hadis tu tahu, bila kita tengok hadis orang tu. Tapi hak tu lah hak sanggup mati. Sanggup mati pergi perang kan. Sanggup apa ni buat kebajikan untuk Islam, habis harta dia hak tu. Tu tengok. Kita tengok sahabat tu, dia melakukan maksiat, dia berzina, tapi sahabat tu jugalah kerana Quran, kerana hadis, dia sanggup serahkan diri dia. Dia mengaku. Kalau dia tak mengaku, apa dia nak tahu? Padahal dalam hadis pada sebut boleh jadi Allah SWT akan ampunkan orang yang dosa tu, orang yang berzina sekalipun, walaupun tidak jalani hukuman hak dalam dunia ni, kalau Tuhan nak ampun boleh juga. Tapi tak pasti lagi waktu. Hak pastinya Nabi SAW kata, sesiapa yang menjalani hukuman had dalam dunia ni, fahuwa kafaratullah. Hukuman itu akan menutup kesalahan dia. Esok tak kena dia. Dia rasa lebih baik terima hukuman dalam dunia daripada di akhirat esok. Tu sahabat tu lah juga. Kita kata, kita mungkin kita berasa kita sepanjang hayat tak ajar zina, kita kata sahabat tu zina. Tapi kalau kita berzina mungkin tidak lagu tu, berani nak mengaku gitu. Lepas tu rejah sampai mati. Hak lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan. Jadi hak berlaku dalam sejarah Islam di zaman Nabi SAW, kalau dia ada buat maksiat, buat gitu gini, kita tak boleh kata ini menunjukkan sahabat ni tak molek. Tak boleh. Kita jangan tengok sekarang, kita kena tengok masa lepas tu bagaimana dia terima hukum Islam. Hak perempuan
Mengandung tak boleh. Lepas tu nanti beranak lagi selalu. Tak boleh lagi, moga anak ni nak menyusu, nak gitu gini. Buat kelik pula. Setelah itu dia pergi tu, dia pergi roti tangan anak dia. Mana boleh makan sendiri. Sekarang ni boleh. Maknanya lama tu. Dalam masa tu kalau dia nak tarik balik boleh tu. Tapi orang ni kan kadang-kadang kan supaya orang cerah, orang gapo lah. Masa cerah tu panas tu, cerah. Lepas tu klik balik pula kan. Mana tarik balik lah tu. Tapi ni dok ni. Supaya dia kata dulu dia ngaku. Lepas tu berapa lama tu. Daripada mengandung, nak melahirkan anak, nak mengasuh anak tu pula berapa lama. Lagu tu lagi gil pada tu. Jalan hukum Allah SWT ke atas dia. Bukan senang nak cari lagu tu manusia. Hak ni yang kata sahabat tu beza tu. Bukan makna dia tu maksum. Tak, sebab dia kata lagu tu. Kita orang ahli sunnah tak faham sahabat ni maksum. Tak. Tetapi dia menjadi bukti bahawa hukum Islam ni praktikal. Kepada orang yang yakin kepada hukum Islam, memang boleh dijalankan. Walaupun tak ada saksi pun. Tak ada saksi pun. Dia akan dengan sendiri menyerah diri dia. Tapi bukan bermakna kalaulah dia tu tak rayak, Tuhan tak apa. Tak juga. Tak pasti lagi. Dia tak sihat, tidak pasti. Situ kita nampak ketinggian iman dia. Bila-bila dia melakukan kesalahan tu syukur tu. Tetapi lagu mana dia terima hukum Islam. Hak tu kita kena tengok. Hak tu lebih pula situ. Sebab itulah Nabi SAW bila dihukum, adalah sahabat-sahabat duduk kecek lah, kata gini apa ya, kecek gitu. Nabi SAW kata jangan kecek gapo-gapo. Aku tengok dia duduk berenang dalam syurga. Hak perempuan tu pula Nabi SAW kata, kalaulah seluruh penduduk Madinah ni taubat, tak boleh lawan taubat dia seorang. Tinggi taubat dia tu lagi. Sampai setara tu. Jadi makna ada kelebihan juga. Sanggup kerana agama dihukum, mengikut hukum Islam. Gitu. Bukan makna sahabat tidak melakukan kesalahan. Tapi kita tengok di sini, Sayyidina Abu Bakar dia semaya. Lepas pada tu Nabi SAW pergi. Bila pergi, kira-kiranya dalam riwayat yang lain disebutkan masih lagi dalam rakaat yang pertama, baru mula yang semaya tu kira-kiranya. Nabi SAW pergi, dia pun membelah saf-saf tu, pergi ke depan. Daripada sini ulama-ulama membuat kesimpulan kita boleh belah orang duduk semaya, kita nak pergi tempat kita depan tadi. Misalnya kita kata tempat kita tu kosong, kita berhenti ambil air semaya ke apa ke, kita kata kita nak pergi pula tu tak ada, kecuali kita kena belah. Boleh apa. Dan orang yang duduk berdiri ni jangan serah hati. Kalau orang mari ikut celah dia ni, gialah ke depan tu, jangan serah hati. Sebab itu memang ada dalam syarak. Nabi SAW sudah ajar ada. Boleh. Dan dia pergi duduk depan. Bila duduk depan, sahabat-sahabat ni tengok dah Nabi mari juga, tepuk tangan lah, sebab kata tadi lah, tepuk tangan. Sayyidina Abu Bakar ni, di sini dia sebut, bila dia semaya dia tidak akan paling, dia akan tenggelam dalam bacaan dia tu, dalam menghayati makna bacaan dia tu, dia khusyuk. Tapi oleh kerana banyak sangat ni tepukan ni, palinglah dia. Mesti ada sesuatu ni, paling. Tengok Nabi SAW ada belakang. Hadis ni juga menjadi dalil bahawa paling dalam semaya tu tak apa. Setiap yang berlaku dalam hadis semua jadi dalil. Ni hadis sahih, jadi dalil dalam syarak. Paling boleh, jangan paling dada sudah. Paling ni tak apa. Paling tengok Nabi SAW ada di belakang. Nabi SAW pun kira-kiranya begitu, Allah Akbar dak lah, semaya dak. Bila Sayyidina Abu Bakar paling tu, dia tahu dah lah Sayyidina Abu Bakar ni akan undur, dia isyarat. Gitu. Isyarat tu mana duduk situ lah, terus undur lah. Maknanya hukum lain pula tak apa. Isyarat dalam sembahyang ni tak apa. Kecek tak boleh. Isyarat tak apa. Isyarat tak apa. Faham pun tak apa. Faham lah tu. Kalau tidak dia kata isyarat maksudnya supaya engkau terus berada di situ. Kan dia faham tu?
Sayyidina Abu Bakar pun bila Nabi SAW kata gitu, dia pun angkat tangan doa puji Allah. Sebab Nabi SAW kata gitu, makna Nabi ke mana-mana pun kena ke dia tu. Dia syukur kepada Allah SWT. Mana kalau dia nak sembahyang tu boleh. Bahkan Nabi SAW lepas pada tu kata, apa je, dah aku isyarat dah kamu, biar terus duduk situ, apa ya mundur lagi. Dia kata, dia berasa tak sedap lah, mana tidak layak anak Ibnu Abi Quhafah, Ibnu Abi Quhafah, anak Abi Quhafah ni nak duduk depan Nabi. Dia berasa dia tidak layak. Sebab tu dia mundur ke belakang. Ada hukum lain pula. Maknanya seorang tu imam, dia boleh ganti orang lain jadi tu imam. Apalagi kalau batal sembahyang, kalau apa-apa berlaku, orang lain ganti. Kalau tidak gitu pun ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau untuk orang lain, kalau dalam keadaan lagu ni boleh kau orang mari di belakang ni. Misalnya kita kata tu imam hak sebenar lah, tepat tu. Tu imam hak sebenar tepat tu. Kita ni tu imam orang sungguhnya kita kata. Jadi bila tu imam hak sebenar tu mari, boleh kau kita hundur balik belakang. Boleh kau kita buat gitu. Berdasarkan hadis ni. Ada dua pendapat. Imam Syafi'i. Satunya dia kata hak ni khusus untuk Nabi SAW. Kalau orang lain tidak. Satu lagi iaitu molek dia buat gitu. Sebab turut hak ni. Molek. Tapi syaratnya tu imam tu memang tu imam hak asal lah, hak sebenar. Misalnya tu imam yang dilantik bagi masjid ini, dia mari. Molek buat lagu tu. Boleh juga. Tapi ada satu lagi pendapat kata tak boleh. Itu khusus dengan Nabi SAW. Dalam perkara ni ada khilaf lah. Bukan Syafi'i saja, pendapat orang lain pun lagu tu juga ada khilaf. Maknanya boleh tukar, boleh sambung. Gitulah. Itu hak celah-celah hadis itu yang kita dapat. Lepas tu seterusnya hak riwayat Isa bin Ayyub. Dia kata, jadi Isa bin Ayyub ini dia bukan sahabat. Dia kata, qala qawluhu, kata-kata Nabi SAW dia sebagai huraian yang menghurai, mentafsirkan makna at-tasfih lin nisa tu. Apa makna tu? Kata-kata Nabi tu at-tasfih lin nisa tu maksudnya perempuan tu pukul dengan dua jari daripada tangan kanan dia atas kafil yusra. Kaf ni tapak tangan. Kaf ni mana tapak tangan. Ni pukul ni nah. Dua jari atas kaf kiri. Tangan kanan dua jari. Hak ni alik kiri, tepuk. Tu kata Isa bin Ayyub. Jadi sanad dia ni kalau tidak sabit putus ni sahih. Bawah tu molek, tak ada apa. Cumanya dia tidak sampai kepada Nabi SAW, tidak sampai kepada sahabat. Cuma ini sebagai huraian. Jadi oleh kerana huraian ini dibuat oleh orang yang bawah, dengan sebab itulah ada khilaf. Ada yang kata kudni, ada yang kata macam-macam lah kan. Ada yang kata kudni, ada juga macam-macam lah. Sebab ini bukan pendapat Nabi SAW sendiri. Dia suruh buat lagu ni, tak ada. Lagu ni tu orang lain kemudian. Jadi bagi orang yang mengatakan tidak molek buat lagu ni sebab takut jadi derah sangat, jadi sepuluh luar sembahyang. Kalau luar sembahyang buat lagu tu, dia kata kalau lagu ni lain sikit. Tidaklah nampak, nak suruh beza sikit daripada hak luar. Imam Malik kata kok mana-mana barang luar tak sesuai, kata dia. Kemudian babul isyarati fi salah. Sekatu wallahu a'lam.